20 tahun yang lalu, hampir 2,000 pertubuhan bukan kerajaan dari seluruh dunia datang ke Kemboja. Masing-masing mempunyai misi yang serupa, membantu, membangun dan mengaktifkan Kemboja daripada dibelenggu kemiskinan. Ihsan paling besar datangnya dari misi kemanusiaan Malaysia, didasari oleh satu ikatan ukhuwah Islamiah yang jauh di mata, dekat di hati. Kemboja tidak ubah seperti rumah kedua bagi Haji Muhammad Shah Sapi'i. Jiwa kental pengerusi dan juga ketua pegawai eksekutif Pertubuhan Program Kemanusiaan Al-I'tizam ini sukar untuk digarap cerita menerusi bahasa lisan mahupun tulisan. Musafirnya di Kemboja bermula sejak 2006 lagi. Pertemuan dengan seorang kenalan telah menyentuh nurani Haji Muhammad Shah untuk meringankan derita minoriti Islam yang dihimpit kemiskinan. Ihsannya diterjemahkan melalui 25 ekor lembu korban yang dibawa ke Kemboja melalui jalan darat pada tahun yang sama. Kejayaan misi bantuan secara solo memberi motivasi kepada Haji Muhammad Shah untuk menyebar luas gerak kerja amal jariah secara sistematik. 8 April 2013, Al-I'tizam Relief Program ditubuhkan dengan misi membawa sinar harapan dan keceriaan bukan sahaja di Kemboja tetapi di negara-negara yang bergolak serta dilanda musibah. Sejak awalnya kita mula-mula kita mulakan tu sebenarnya main-main je. Kita suka-suka datang buat korban. Okey, tapi apabila kita datang kat sini, kita masuk ke kawasan kampung-kampung. Okey, dan kita dapati bahawa melihat sendiri dengan mata kita. Kita melihatlah kesusahan ramai rakyat Kemboja ni yang tinggal di kampung-kampung di pedalaman. Dan saya melihat bahawa itu menjadi tanggungjawab kita. Menjadi tanggungjawab kita untuk memberi bantuan. Dan bukan saja kita beri bantuan dari segi makanan, tetapi kita cuba menaik taraf kehidupan mereka. Cara ni macam mana nak menaik taraf kehidupan mereka? Kita tak boleh berterusan bagi makanan, bagi lembu korban, bagi Al-Quran, begitu. Tak boleh berterusan macam tu. Kita perlu membangunkan masyarakat tu sendiri. Masyarakat itu perlu dibangunkan. Dengan kita membangunkan masyarakat itu, membangunkan ekonomi mereka, membangunkan pendidikan mereka, kita mengharapkan lepas ini dia tak memerlukan lagi perbantuan kita. Jadi mereka boleh dengan sendirinya berdikari membangunkan masyarakat mereka sendiri. Itulah yang kita berterusan daripada 2013 sehingga sekarang. Cuma projek-projek kita berubah daripada memberi bantuan makanan kepada projek-projek membina, membangunkan masyarakat. Ini fokus kita sekarang ni. Setelah saban tahun berulang-alik ke Kampung Ampel di wilayah Kampung Cham, Haji Muhammad Shah cuba melebarkan gelombang perubahan ke Kampung Trabengcu. Trabengcu adalah sebuah perkampungan Islam dalam wilayah Tom. Jaraknya 200 km ke utara Phnom Penh. Untuk misi kemanusiaan Al-I'tizam di Trabengcu, Haji Muhammad Shah cuba memperkenalkan konsep bantuan umpama memberi joran dan mata kail, iaitu menyediakan bimbingan dan latihan kemahiran kepada masyarakat Islam Kemboja memajukan diri. Tidak seperti kebiasaan, datang dengan memberi bantuan bekalan makanan atau keperluan seharian yang bersifat sementara. Bagi Haji Muhammad Shah, sudah tiba masanya generasi pelapis komuniti Islam Kemboja berdikari dan tidak lagi bergantung hidup atas ihsan semata-mata. Kita datang ke Trabengcu ni dan kita mendapati masyarakat dia sangat positif.
sangat positif dengan kedatangan kami, dengan projek-projek kami. Mereka memberi sokongan kepada apa yang kami usahakan. Sebenarnya itu yang paling penting. Sebab bila sebuah NGO datang ke suatu tempat, kita tidak boleh memberi apa yang kita rasakan dia perlu. Kita mesti memberi apa yang dia perlukan. Jadi penduduk-penduduk Trabencuk ni, alhamdulillah. Sejak kita daripada awal kita datang, kerjasama mereka sangat baik. Komitmen mereka sangat baik. Apabila satu projek kita jalankan, okey, dan kita selepas kita balik, dan kita tinggalkan pesan kepada mereka, dan mereka teruskan projek itu dan memastikan bahawa projek itu berjalan seperti apa yang kita nak. Itu adalah sangat penting kepada kita. Tetapi untuk melakukan perubahan, Haji Muhammad Shah memerlukan kerjasama daripada penduduk kampung. Apatah lagi usaha kebajikan yang ingin ditampilkan keluar daripada kebiasaan. Kita akan tunjuk dekat Bermodalkan ilmu bukan lagi pemberian seperti yang lazim dilakukan oleh sukarelawan daripada Malaysia dan antarabangsa. Namun Haji Muhammad Shah yakin kepada taklid nawaitunya, permudahkanlah, janganlah menyusahkan, tenangkanlah, dan jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan orang menjauhkan diri daripada kamu. Setelah ditimbang saring segala keperluan dan juga restu penduduk, cadangan Al-Iktizam untuk mengadakan kelas komputer dan bengkel jahitan tanpa syarat. Maziana Muhammad Azhari, pengurus media Al-Iktizam, dipertanggungjawab untuk mengurus program ceria Al-Iktizam di Kemboja. Maziana adalah ikon belia Tanjung Karang 2016. Mula bergerak aktif dalam kerja-kerja kesukarelawan di peringkat antarabangsa sejak 2011. Walaupun berpengalaman luas mengendalikan program amal dan kemanusiaan, tetapi ia bukanlah satu upaya yang mudah. Apatah lagi, fokus ke misi kemanusiaan kali ini adalah untuk mendidik minda dan memberi suntikan ilmu untuk berdikari bahawa tangan yang memberi itu adalah lebih baik daripada yang menerima. Seterusnya, mengubah persepsi masyarakat dunia terhadap Kemboja yang dikaitkan dengan kemiskinan. Bagi Haji Muhammad Shah, biarpun kemudi patah, layarnya robek, namun untuk bertukar haluan, tidak sama sekali. Dia percaya perubahan itu tidak boleh dilakukan dalam sekelip mata. Perlu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Selebihnya, berserah ke hadrat Yang Maha Kuasa. Kita bermula tu memang susahlah. Sebab kita nak pertamanya kita nak memahamkan kepada mereka. Okey, nak memahamkan kepada mereka keperluan membangunkan masyarakat mereka sendiri. Jadi dengan kekangan pendidikan yang mereka ada, okey, jadi itu kadang-kadang dia suka nak faham. Okey, dan kita pula ada kekurangan dari segi komunikasi. Bahasa dia, kita cakap bahasa Melayu, dia cakap bahasa bahasa Khmer, bahasa Cham, bercakap melalui kita punya interpreter. Okey, jadi apa yang kita teruskan dan kita terus mencari kampung tempat lokasi yang sesuai. Dan akhirnya kita sampai di Trabencuk ni dan kita dapat menjalankan projek itu dan sokongan yang sangat baik daripada penduduk sini, minat mereka, kefahaman mereka kepada kenapa perlu membangunkan masyarakat mereka. Itu satu benda yang sangat penting. Okey, kalau dia orang tak faham, dia orang tak sokong. Dia tak bersama dengan kita. Jadi projek itu akan jadi gagal. Itu kecabaran dia lah. 2014, kelas komputer diperkenalkan secara rasmi kepada penduduk di kampung Trabencuk. Program latihan kemahiran vokasional secara berfasa ini hanya dibuka kepada pelatih berusia 13 hingga 15 tahun. Setiap pelatih diwajibkan menghabiskan sesi latihan selama 3 bulan. Kerja kursus latihan disusun mengikut sukatan pembelajaran yang ditetapkan oleh pengurusan Al-Iktizam. Manakala tenaga pengajarnya pula terdiri daripada penduduk setempat yang mempunyai latar belakang dalam bidang pengkomputeran.
Antaranya Ustaz Mukhtar Usman, seorang pentadbir di bahagian pendidikan agama Islam di wilayah Tom, yang juga dikenali sebagai aktivis kemanusiaan di Kemboja. Kita telah menarik ramai anak-anak muda, golongan muda, mereka datang kelas. Sebahagiannya sebelum ni mereka terlibat dengan, kadang-kadang mereka duduk rumah saja ataupun mereka lepak dengan kawan-kawan saja kan. Bila kita mengadakan kelas komputer, mereka datang kelas, mereka belajar, mereka tahu menaip. Soalan kuis syahadah musim ke-14. Apakah bentuk latihan kemahiran yang dianjurkan oleh Al-I'tizam Relief Association di Trebang Cuk dan Kampung Spear? Ikuti Radio Nasional FM untuk memenangi hadiah kuis harian syahadah. Jawab soalan kuis terkumpul dan lengkapkan slogan berikut dan hantar ke Facebook Syahadah setelah tamat semua episod Syahadah musim ke-14. Berlainan pula ceritanya di Kampung Spew, iaitu lokasi utama bagi latihan kemahiran vokasional bengkel jahitan. Antara Kampung Spew dengan Trabeng Cuk mengambil masa 1 jam perjalanan. Ini bermakna sukarelawan yang memantau program ceria Al-I'tizam Kemboja terpaksa berulang-alik bagi memastikan kelancaran program. Tetapi bagi Haji Muhammad Shah dan Maziana, Allah bisa tegal biasa. Inilah hakikat yang perlu dihadapi dalam apa juga misi kemanusiaan di negara-negara yang sedang membangun. Unsur penolakan adalah perkara biasa. Paling utama, sukarelawan perlu merendah diri ketika berada di tempat orang, memahami budaya mereka, menyantuni kumpulan sasar secara berhemah. Baharulah perjuangan Al-I'tizam berjihad memerangi kemiskinan di kalangan komuniti Islam Kemboja menemui jalannya. Di Kampung Spew, Maziana tidak berdepan dengan masalah. Kedatangan Al-I'tizam diterima dengan tangan terbuka. Cuma mereka tidak mempunyai tempat yang sesuai untuk dijadikan bengkel menjahit. Setelah berbincang dengan penduduk kampung, kata putus yang diberi adalah menyewa sebuah rumah orang kampung. Itu pun hanya mampu menempatkan 8 orang pelajar bagi satu sesi latihan. Sedangkan yang dahagakan ilmu terlalu ramai. Kerana warga di Kampung Spew memahami dengan jelas hasrat Al-I'tizam yang ingin membimbing mereka keluar daripada cengkaman kemiskinan. Saya nak belajar menjahit baju ni sebab saya nak minat. Saya minat menjahit baju. Lagi satu, dalam kampung ni tak ada orang yang jahit baju macam luar sana. Lagi satu, kalau saya pandai, saya nak bantu orang cari baju bagi orang macam tu. Saya tahu ni sebab kawan saya yang bagi tahu. Lepas tu yang buat ni Semakum Al-I'tizam yang buat, yang bawa datang ke Kemboja ni. Lepas tu saya pun tahu, saya pun tanyalah cikgu, saya nak belajar menjahit. Lepas tu cikgu pun kata okey kalau nak belajar jahit. Saya pun masuk belajar jahit. Cita-cita saya nak kalau saya pandai, saya nak buka lah bisnes sendiri, nak buka kedai besar-besar. Lepas tu ambil upah orang lah yang upah jahit ni. Faktor penarik kejayaan bengkel jahitan di Kampung Spew kerana modul pembelajaran yang mudah difahami. Latihan selama 3 bulan yang berpusat kepada teknik menjahit pakaian seperti baju kurung dan jubah lelaki serta wanita telah berjaya memberi pendapatan baru kepada Radiah Abdul Rahman. Radiah adalah peserta projek pendidikan vokasional bengkel jahitan fasa pertama di Kampung Spew. Dengan berbekalkan sebuah mesin jahit yang diberi oleh Al-I'tizam, Radiah kini mampu menerima tempahan dan menjana pendapatan melalui jualan jubah lelaki. 2016 membawa ke 2019. 3 tahun masa diambil oleh Haji Muhammad Shah dan sukarelawan Al-I'tizam untuk mengubah persepsi dan minda minoriti Islam di Kemboja tentang hasrat murni mereka. Mengisi perjalanan yang masih jauh, Al-I'tizam Relief Program di Kemboja
telah pun mengeluarkan sejumlah dana membeli sebidang tanah di kampung Trabeng Cuk. Mengikut cadangan, di tanah ini kelak akan dibina sebuah pusat latihan kemahiran vokasional dan juga terminal perusahaan makanan halal bagi penduduk Islam di Kemboja. Namun langkah mereka bagaikan terhenti buat seketika. Kekangan keuangan telah memperlahankan usaha-usaha murni yang dirancang oleh Haji Muhammad Shah. Ukuran yang kita ada dalam ni, kita pastikan dia bersesuaian dengan tanah kita ni, tapak tanah tu. Jadi maknanya kalau kita ada buffer zone 4 meter setengah, sana buffer zone 4 meter setengah. Jadi kita pastikan ukuran antara dua buffer zone ni mencukupi kat sini. Oh, ya, betul. Ya, ya. Sebab kalau tidak nanti bila kita dah buat plan dan kita tak dapat apa yang kita dah bagi kat sini tu, bila dia pergi underground, kita tak boleh nak buat. Kebimbangan yang datang bagaikan terubat apabila usaha yang dilakukan selama 3 tahun di Trabeng Cuk mula dijejak oleh sekumpulan anak muda minoriti Islam Kemboja. Kesedaran bahawa sudah tiba masanya generasi pelapis Islam Kemboja berdikari dibuktikan menerusi pertubuhan sukarelawan yang dikenali sebagai Musaadah Association for Development in Cambodia atau ringkas MAAD. លន់ខនមើលសម្ព័ន្ធយុវជននេះដើម្បីតង់ពលរដ្ឋក្រីក្រឬមួយក៏លន់ផាអំណាចគាត់ឬមួយក៏ប៉ុស្ទុយសាលាបែកគេនេះទាំងហូបផលប្រយោជន៍តែចំណាអ្នកយុវជននេះញូហូបសបាយផ្លោះតង់ប្រជាជនលំផ្លែអីកែហើយទូទៅយុវជននេះណា cái cộng đài Hà Tây mừng lần tầm mơ lòng sầm pon như vừa chốn ấy cứ lần sẵn khâm là cứ anh à cốt nó cứ hậu Paul sầm khăn tọ cần nào thì sao cứ Paul sầm gặp xã công lòng phục lại anh tàn nào ta lại cái chỉ phải sẽ cầm một phiệp gỡ gái nó cứ yếu bầu lạiไปแล้วสมาคมนี่คือสมาคมเยาวชนนี่คืออยากตาปลามตาการบันทีเก๊กนะการบันทีมนุษย์ทัวก็กรมลันตายแต่ยาวทีแหละกรมเยาวชนนี่ตายแต่นับตรงแต่การบันทีวิเศษคือตายแต่นับตรง Soalan kuis syahadah musim ke-14. Apakah bentuk latihan kemahiran yang dianjurkan oleh Al-I'tizam Relief Association di Trabeng Cuk dan Kampung Spear? Ikuti Radio Nasional FM untuk memenangi hadiah kuis harian syahadah. Jawab soalan kuis terkumpul dan lengkapkan slogan berikut dan hantar ke Facebook Syahadah setelah tamat semua episod Syahadah musim ke-14. Tulang belakang yang memperkenalkan MAAD kepada belia Kemboja adalah Ustaz Mukhtar Usman. Dia yang pernah bergerak aktif bersama Islamic Outreach ABIM di Malaysia dan juga membantu program ceria Al-I'tizam di Kemboja. Merasakan sudah tiba masanya minoriti Islam Kemboja bangkit membela nasib mereka sendiri. Hanya dengan cara sebegini, masyarakat setempat boleh bergerak seiring dengan mana-mana misi kemanusiaan yang datang ke Kemboja. Terutama sekali dalam usaha untuk memantapkan lagi syiar Islam. Pergaulan yang sihat ini secara tidak langsung akan membuka minda generasi pelapis betapa penting mereka berusaha sendiri untuk berjaya. Melalui NGO ni, kami ajak anak-anak muda ni supaya ada satu semangat tu membantu antara satu sama lain. Contohnya kita ada program agihan daging kurban yang dibantu oleh Al-I'tizam daripada Malaysia. Jadi mereka pun kita ada mesyuarat sekian-sekian mereka datang. Lepas tu agihan tu kita kena membantu sama membantu. Mereka datang, alhamdulillah. Walaupun kata daging tu kamu tak dapat, tak apalah. Yang penting mereka datang tu.
mereka. Dan aktiviti yang lainnya, contohnya rumah terbakar di baru-baru ini di Kampung Cham, kami dengan generasi muda ataupun anak-anak muda ni, kita ajak dia collect money dengan orang kampung. Mereka tu, ustaz, jom. Saya walaupun tak ada duit bantu, tapi saya join juga ustaz. Nak pergi minta orang tu, saya ikut ustaz sekali lah. Itu semangat mereka yang kita nampak. Harapan saya supaya generasi muda, generasi akan datang tu meneruskan ilmu agama ataupun memertabatkan Islam ni, supaya Islam ni tidak hilang. Jadi saya haraplah, sebab dengan segala aktiviti yang kita telah buat, yang kita telah memberi kepada mereka, saya harap mereka selepas generasi kami ini, orang dahulu-dahulu ni, insyaAllah mereka akan meneruskan perjuangan-perjuangan Islam ni kepada masyarakat akan datang tu. Itu yang sepatutnya hidup bersama jiwa minoriti Islam Kemboja. Bak kata Hamka, jangan tangisi apa yang telah hilang, tetapi syukurilah yang masih ada. Cuma untuk menghapuskan tangisan mereka, anak-anak Kemboja memerlukan tangan-tangan yang ikhlas membantu. Seperti mana Ihsan daripada Al-I'tizam Relief Program di Kemboja yang sentiasa menanti sumbangan daripada orang ramai. Kerana sesungguhnya sedekah adalah pemberian yang mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Pencipta. Soalan kuis syahadah musim ke-14. Apakah bentuk latihan kemahiran yang dianjurkan oleh Al-I'tizam Relief Association di Trebang Cuk dan Kampung Spear? Ikuti Radio Nasional FM untuk memenangi hadiah kuis harian syahadah. Jawab soalan kuis terkumpul dan lengkapkan slogan berikut dan hantar ke Facebook Syahadah setelah tamat semua episod Syahadah musim ke-14. Kuis Syahadah, satu lafaz berbeza resam. Jom sertai kuis harian dan terkumpul. Tonton dan sertai kuis harian dan kuis terkumpul. Menangi pelbagai hadiah menarik. Hadiah kuis harian, voucher pelancongan bernilai RM200 untuk 2 orang. Sumbangan kembar Sufi and Tours. Minyak wangi bernilai RM60 untuk 2 orang. Sumbangan di Mika Perfume. Satu lafaz berbeza. Soalan kuis terkumpul Syahadah musim ke-14. Senaraikan ke semua tajuk bagi setiap episod Syahadah musim ke-14 dan lengkapkan slogan berikut. Episod Syahadah musim ke-14 lebih menarik kerana tidak melebihi 20 patah perkataan. Hadiah utama, kuis soalan terkumpul Syahadah musim ke-14. Pakej menunaikan umrah untuk 2 orang. Sumbangan Sabusun Hyper Runcit, HRM Travel and Tour Sdn Bhd. Cara penyertaan, ikuti kuis Syahadah setiap hari untuk menjawab soalan kuis harian dan soalan terkumpul. Hantarkan jawapan menerusi talian WhatsApp Nasional FM 011-2735-6365. Layari FB Syahadah. Saksikan Syahadah setiap hari di TV1 pada pukul 6.30 petang. Jom jawab dan menang. Pelbagai hadiah menarik menanti anda. Syahadah. Syahadah.